Guys, welcome back to my channel Nazmi Share. So, hari ni Nazmi nak react satu video daripada isteri pada Alif Tega. So, kita nak tahulah sebab cerita dia berkenaan dengan kena gangguan daripada tempat kerja tak silap aku. So, kita tengoklah video ni. Let's go. Aisyah sendiri memang nampak ada lembaga hitam. Dia macam lembaga yang besar berjalan ke arah toilet. Mendengar pengalaman Instafamous dan usahawan Aisyah Hijanah ini diganggu makhluk halus cukup membuatkan kita meremang. Walaupun ini bukan kali pertama, namun menurut Aisyah, gangguan terbaharu pihak tertentu terhadap perniagaan butik muslimahnya cukup menggerunkan. Lebih keterlaluan apabila dia mengesyaki terkena sihir yang bertujuan menutup periuk nasinya. CCTV ada kat tempat kita punya office tu, dekat Hijanah punya office, dia akan ikut motion tau. So Aisyah berdiri depan CCTV tu sebab kita macam nak betul confirm ke betul-betul memang staff bagi tahu ada benda ni dekat office. So Aisyah cuba berdiri depan CCTV tu. And CCTV tu memang direct pandang Aisyah. Tiba-tiba CCTV tu dia pusing ke tempat lain. Maksudnya dia nampak motion yang bergerak dekat dalam tempat lain juga. Day by day kita nampak benda jadi lebih teruk lah. Especially bila salah seorang staff Aisyah terjumpa ada duit shilling. Aku hairan lah kalau apa ni kata, bila kita dah naik kan, maksudnya kita dah sedap ke atas, mesti ada orang nak akan cuba jatuhkan kita kan. Tu lah. Kadang-kadang kita rasa tak mengganggu orang pun. Kita tak adalah buat orang tu apa-apa pun kan. Tapi orang tu akan saya payah jatuhkan kita tau. Sebab especially aku pun pernah rasa benda apa yang dia rasa. Tapi bukan aku famous. Aku pernah rasa lah kalau time kita rasa kita ada segalanya, orang akan ambil kesempatan kat kita. Macam tu lah. Dekat depan butik and ada bau bangkat. At first, dulu waktu kita launching kita punya butik tu, memang ramai orang datang. And day by day, macam kita sendiri kan, kita sendiri yang tengok macam kenapa tak ramai orang datang. Kita pun pelik macam kenapa tak ramai orang datang Padahal kita buat sale. Sabtu Ahad kita buat promotion. Macam selalu kalau sale mesti ramai. Tapi kita buat sale promotion tak ramai orang. Lepas tu kita pun husnuzan lah. Macam mungkin memang orang tak beli baju kot. And barulah dapat tahu yang staff kata ada jumpa duit shilling dengan ada bau bangkai dekat butik. Pasal duit shilling kan, aku pun pernah terkena lah duit shilling ni tau. Duit shilling macam maksudnya macam aku dulu pernah berniaga tau. Macam ikut-ikut orang berniaga lah kan. Tapi memang betul, orang kalau nak kena kita macam-macam cara tau. Ada yang sampai letak duit shilling. Pelik. Kalau kau orang pelik macam tu okey lah. Kalau lah customer tu jatuh duit shilling, mesti customer tahu ataupun kita nampak. Tapi masalahnya duit shilling bersepah-sepah dekat atas jalan tu. Mestilah buatan orang kan. Kita tak tahu benda tu, tapi kita cuma berfikir macam tu je lah kan. Sebab benda-benda macam ni dalam perniagaan memang selalu sangat jatuh duit shilling lah. Kadang-kadang hairan, bertaburan duit shilling 10 sen, 20 sen kadang-kadang dekat atas jalan. Sebab ini pengalaman aku sendiri lah. Sebab aku banyak kali kena juga macam ni. So rasa takut jugalah dalam masa sama tau. Bangkai dekat operation punya team. And bila Aisyah viralkan, masukkan dalam IG story, rupanya ramai orang yang DM kata tak nampak pun butik tu. Diorang pergi je tutup, diorang pergi gelap. Ada seorang model kita orang tu datang, dia nak cari tempat untuk photoshoot kan. And dia kata dia nampak butik kita orang tu macam kosong lagi. Maksudnya tak operate lagi, tak ada baju lagi, tak ada apa. Dekat situlah baru kita orang rasa mesti ada something. Okey, so maksudnya benda tu berlaku ada ke mungkin dia target dia siapa? Ada ke target kepada staff ke, kepada Aisyah sendiri ataupun kepada kedai tu ke, atau macam mana? Target lah kepada kedai. Bagi Aisyah tak ada kaitan dengan staff. Sebab apa yang dia hantar tu memang banyak kepada company. Contohnya duit shilling, lepas tu gangguan dekat setiap tingkat. Maksudnya kehadiran orang lah ni, maksudnya kepada company. Betul. Apa antara gangguan-gangguan yang gangguan-gangguan mistik, makhluk halus yang terjadilah dekat office? Salah satunya Aisyah sendiri memang nampak ada lembaga hitam. Dia tak ada bentuk lah. Dia macam lembaga yang besar berjalan ke arah toilet. Dan staff Aisyah sendiri memang baru je tadi, kita ingatkan semalam dah hardcore. Rupanya hari ni pun hardcore lagi. Baru je tadi diorang WhatsApp Aisyah yang cawan terbang. Cawan terbang tu lepas tu jatuh. And Aisyah sendiri kat dalam bilik, kalau kita duduk atas kerusi kan, kadang-kadang kita main kaki tau. Kadang tu kita dengar kaki kita bergesel dengan kapet. So kadang bila Aisyah duduk seorang, Aisyah akan dengar bunyi kaki bergesel dan tapak kaki orang yang berjalan. Ada satu kes, Aisyah punya HR juga, ada orang call. Mula-mula dia main ketuk pintu. Lepas tu kita pun buatlah tak layan kan. Ingatkan tak layan, dia diam. Rupanya dia call. Dia call angkat tak ada orang. Lepas tu bunyi dia gelap macam ni tau. Dekat telinga staff Aisyah tu. Scary sangat.
Dan dekat butik, ya Allah, yang ni Aisyah sendiri alami lah. Dekat butik, dia main hanger. Tak ada customer tau. Tak ada customer tapi dia main hanger. Macam orang angkat hanger. Macam tu. Baru malam ni tau, ada ustaz nak datang. Tapi ustaz tu tak boleh datang. So dia buat Zoom call lah dengan... Ui, kalau aku dengar sendiri aku seram pasal benda macam ni. Ya Allah, serius cakap. Gangguan-gangguan macam ni kan. Pula gangguan dia jenis dia macam daripada bunyi. Lepas tu pula pernah nampak lembaga. Alhamdulillah aku tak pernah nampak lagi. Tapi aku lebih tak nak nampak lah. Siapa nak nampak kan. Kita pun takut benda-benda macam ni kan. Kita orang semua dengan staff. Jadi semua staff ni nak berkumpul, nak ambil phone. Dan salah seorang staff kita orang ni, handphone dia tertinggal dekat tingkat bawah. Dia nak pergi ambil. Dia tengok handphone dia tak ada. Lepas tu mencarilah merata kan mana handphone dia. Punya bila call, tahu tak dekat mana? Tersorok dekat bawah lift. Bawah lift. Kita kalau handphone kita jatuh, handphone kita kan metal kan. Kalau jatuh kita dengar handphone kita jatuh. Ni dia tak dengar apa-apa bunyi pun. And bila dia call, rupanya handphone dia tu dekat bawah lift. Maksudnya kalau kita nak ambil phone tu, kena panggil orang maintenance untuk angkat lift tu, baru kita boleh turun bawah ambil. Berapa lama kejadian ni berlaku menghantui di company Aisyah? Dekat company Hijannah, anggaran masa lebih kurang dah seminggu jadi. Sebab Aisyah ni ada niat nak bawa pergi berubat. Mungkin benda tu tahu kita ni nak berubat. So lagi dia tahu kita nak berubat, lagi dia kacau. Mungkin macam tu lah. Aisyah pun positif dan husnuzon, tapi nampaklah macam ada seseorang yang cuba untuk menjatuhkan perniagaan, bisnes. So mungkin apa pandangan Aisyah sendiri? Dulu kita ingat macam cerita orang lama je. 2022 takkan ada orang buat. Tapi rupanya memang ada. Dan bila kena batang hidung sendiri, memang baru kita rasa macam memang kena ada barrier dengan semua orang. Kita rasa macam trust issue tau dengan orang. Macam ni macam kita kawan. Itulah. Kadang-kadang kawan, kita anggap kawan tapi sebenarnya musuh bagi kita sebenarnya tau. Sebab kita ni jangan terlalu baik dengan orang sangat. Kita pun kalau baik tu berpada-pada lah. Bukan kita baik terlampau baik dengan orang, tak. Sebab benda-benda macam ni kan memang akan selalu berlaku tau. Sebab kan kadang-kadang bila kita ada ke atas, mesti ada orang yang akan cuba sedaya jatuhkan kita tau, melalui cara halus sekalipun. Sebab yelah, kita ada segala-galanya tapi diorang tak ada. Sebab tu diorang jealous lah apa benda lah kat kita. So diorang cuba untuk jatuhkan kita secara perlahan. Kita semua, tapi boleh jadi benda dekat kita jadi takut nak berkawan. Berdengki tu semua memang ada. Orang yang tak tunjuk dia ada company pun mungkin dia kena juga. Even orang yang jual nasi lemak pun ada cerita dengan Aisyah, dia pun kena. Dan benda-benda macam ni sebenarnya kita tak boleh nak elak. Sebab perasaan manusia tu, kalau dia dengki dengan kita, dia akan buat apa saja untuk jatuhkan kita. So mungkin bila insiden ni berlaku, Betul tu. Kalau manusia ni dengki kita, dia akan buat sedaya upaya untuk jatuhkan kita. Macam-macam cara. Betul. Serius cakap. dah selama seminggu, ada tak cuba menghubungi ustaz ke untuk panggil ke kedai? Yes. Untuk setakat ni, kita orang ada kontak beberapa orang. So, kebanyakan ustaz, memang diorang sekarang ada dekat Kelantan. Contoh seorang ustaz ni yang dia selalu ubat artis kan. Memang dia dekat Kelantan, lepas tu ada dekat Johor. So, kita orang kena tunggu. So, bila kena tunggu tu, di samping kena tunggu, itulah benda tu makin kacau. So, insyaAllah dalam masa terdekat akan ada ustaz yang akan datang lah. Sepatutnya kita orang akan pergi ke Kelantan hari Khamis ni untuk ubat. Di samping nak menunggu hari Khamis tu, rupanya makin banyak benda yang jadi. So, terpaksa kita orang call ustaz. Ustaz tu akan datang daripada Perak. Mungkin kalau kita tidak buat, mungkin ikut sampai ke rumah ke ataupun macam mana? Memang dia ikut sampai ke rumah. Macam Aisyah sendiri ada anak baby kan. So anak tu kita letak dengan family. Benda tu dia macam ni tau. Dekat rumah Aisyah ada satu bilik. Ada satu bilik yang kita orang jarang guna. So bilik tu dia akan selalu main buka pintu macam sampai kita orang tutup lah bilik tu. Macam kau buat apa kau buat lah dekat dalam tu. Kita orang tutup bilik tu. Even macam Mak Aisyah baru je datang tidur dekat rumah, tak tidur nyenyak pun lagi, dah kena gigit sampai kaki berdarah. So lepas itu Mak Aisyah terus balik rumah family, tak tidur rumah Aisyah. Wih, serius lah sampai, kau bayangkan kena gangguan sampai berdarah, kaki kena gigit. Allahuakbar. Ini memang bagi aku dah sampai tahap keterlaluan sangat benda macam ni. Yelah, Allahuakbar. Bawa taubat lah orang-orang macam ni. Tak ada guna pun kalau kau buat macam ni. Dia usaha dia naik pun dengan cara dia, bukan dia naik dengan cara engkau buat, bukan dengan kau masalahnya. Aku pelik lah, sumpah pelik. Kenapa lah manusia macam ni dalam hidup Salah dan bawa baby. Sebab bahaya kan benda-benda macam ni, takut dia kena pada baby. So mungkin ini ada pengalaman pertama ataupun sebelum ni ada pernah berhadapan dengan situasi-situasi macam ni, Aisyah? Kalau untuk bisnes, ini first time. Tapi kalau macam orang target kita personally, ini mungkin kali kedua lah. Sebab before this, Aisyah pun pernah experience dengan sihir. Dan benda-benda yang jadi pun lebih kurang sama dengan apa yang jadi sekarang. Contohnya,
setiap pagi tu kalau boleh mesti nak gaduh dengan suami, mesti akan cari point. So benda tu sama dengan waktu Aisyah kena sihir dulu. Memang itulah dia, maksudnya setiap pagi mesti akan gaduh. Mungkin Aisyah ada tak musuh-musuh ke daripada zaman-zaman sekolah? Biasalah. Kita biasalah kan, mesti ada kawan yang kita kawan, mesti ada kawan yang mungkin kita buat hal sendiri kan. Tapi kalau dalam bab-bab sihir ni macam kita tak boleh tuduh siapa-siapa tau. Sebab kebiasaan macam dulu waktu Aisyah kena sihir, memang ustaz ada pesan. Jin ni kadang-kadang dia nak memporak-perandakan manusia. So dalam kita punya fikiran kita macam, oh mungkin dia buat sihir aku. Jin tu akan buat macam, betul lah dia sihir kau. Tapi rupanya dia tak sihir pun. Sebab just nak buat kita ni bergaduh. Okay, untuk semua peniaga di luar sana, walaupun apa yang berlaku pada kita, ingat satu, semua benda ni tak akan terjadi tanpa ketentuan dan keredaan daripada Allah. So maksudnya kita anggaplah macam ni benda jadi pada kita ni untuk Allah nak jaga kita lebih kuat. Mungkin ujian yang kecil yang datang ni, mungkin in future Allah nak bagi bisnes kita lebih maju lagi. So datanglah ujian yang kecil ni. So untuk semua peniaga kena always kuat. Untuk orang dengki ke apa, kita susah nak elak benda tu. Sebab dengki ni memang ada dalam diri manusia. Dan manusia ni dia akan buat apa-apa cara sahaja untuk dia puas hati. Jadi kita buat hal kita majukan diri kita. Orang nak buat apa pada kita, biar orang buat apa-apa, asalkan kita tahu matlamat kita. Always focus and always kuat bersama dengan tim. Betul lah apa dia kata. Apa orang nak buat terpulang lah. Tapi kita keep going, kita terus menghara ke hadapan dan terus sukseskan diri kita. Sebab orang ni kan sudah upaya jatuhkan kita daripada sisi mana pun sekalipun. Tapi kita jangan pernah mengalah. Tu je cakap. Memang down kalau kita cepat mengalah. Serius, kita tengok orang maju sikit, kita dah cepat mengalah. Orang macam ni sikit dah mengalah. Sebab kita rasa macam, oh aku tak setanding dengan dia. Tapi kita boleh fight dia. Macam tu lah. Kita jangan tengok daripada segi macam, okay lah, dia ada segalanya, so kita cuba ambil kesempatan kat dia. Jangan. Kita cuba slow daripada bawah sampailah ke atas. Okay, sampai di sinilah saja video kali ni. Okay, bye.